Okey geng, ni dia jumlah berapa yang saya terima daripada YouTube untuk gaji pertama saya pada bulan September 2019. So kalau korang nak tahu berapa amount gaji saya akan sharekan kejap lagi. Okey, Assalamualaikum semua, salam hormat, apa khabar? Hopefully kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang dipermudahkan segala urusan dan dilindungi olehnya. Okey, kepada mereka yang baru saja singgah ke channel saya ucapkan selamat datang, dan kepada mereka yang dah sampai ucapkan terima kasih sangat-sangat. Sekarang pun kita berada dalam fasa PKP 3.0, yang mana kita diperintahkan untuk berkurung dekat rumah. So hari ni dah masuk hari ke-12. Kita kena lockdown, dan kali ni channel saya buat perubahan sikit. Saya buat sharing session macam ni. So minta maaf lah kalau audio ni agak kurang sebab saya gunakan mic yang murah je. So lighting pun lighting yang simple je, ada kiri kanan ni. Dan saya rekod pun gunakan phone je. Kalau korang nak tahu apa produk yang saya guna ni, korang boleh usaha dekat bahagian description video saya. Pada kali ni saya nak cerita sikit dengan korang semua pasal YouTube lah. Banyak komen-komen yang saya terima dekat video-video saya, dekat saya punya media sosial. Ada yang DM saya secara personal. So hari ni saya nak share dengan korang semua macam mana saya boleh terjebak untuk buat channel YouTube, dan macam mana saya boleh menjana pendapatan dengan YouTube. First at all, saya seorang pemandu Grab. Bukan yang buat kereta tu tau, saya yang buat motor. Tapi bukan mak rempit. Masa saya mula-mula duduk dekat KL ni, itu adalah first job saya lah. Masa saya baru saja menetap dekat Kuala Lumpur. Saya dulu masa mula-mula datang Kuala Lumpur ni, saya bekerja sepenuhnya tau, sebagai seorang penghantar makanan. Saya bekerja hampir lebih kurang dalam 7 ke 8 bulan secara full time. Tak ada istilah part time. Macam ada setengah kawan-kawan saya masa saya jadi rider Grab tu, ada yang diorang buat waktu petang saja kan, ada yang diorang buat waktu cuti. Tapi saya masa tu adalah seorang penghantar makanan full time. So hari-hari memang akan menghadap jalan raya. Saya buat YouTube ni pada tahun 2019, dalam bulan 6 atau 7 macam tu, tak silap saya lah. So masa tu saya kurang pendedahan lah pasal YouTube ni, sebab ramai yang tak bercerita sangat pasal YouTube ni. Betul ke YouTube ni boleh menjana pendapatan? Sebab kita pun macam tak yakin. Buat video ada pendapatan, siapa yang bayar kan? Masa tu yang reveal lah gaji YouTube ni adalah Bro Kadok. Dia reveal berapa banyak gaji yang dia terima daripada YouTube. Dan masa tu ada juga yang reveal tapi dia tak berapa clear lah kan, berapa amount dia, tapi dia beritahu lah yang YouTube ni boleh menjana pendapatan. Masa tu yang share pasal benda ni yang saya ingat lah, Hazim Hamdan dan Belahan. Dia orang buat video khas pasal dia orang terima gaji daripada YouTube kan. So selepas tu saya pun mula tak terfikir pun nak buat YouTube ni, sebab tak biasa buat video apa semua kan. Nak bercakap depan kamera macam ni, nak bercakap seorang-seorang pula tu kan. Macam ni, tengah bercakap seorang-seorang ni, padahal yang menonton ni ramai ni kan, yang kita tak nampak ni kan, yang sedang menonton ni. Masa saya buat GrabFood tu kan, time tu saya batch pertama tau. Dekat KL ni kurang lagi kawasan-kawasan yang GrabFood cover. Sebab saya antara rider yang terawal lah. Nak dipendekkan cerita, setiap kali saya hantar order, terima order, dalam perjalanan nak menghantar order tu kan, ramai yang approach. Dia tanya macam mana kerja sebagai GrabFood rider ni kan, berapa gaji GrabFood rider ni, berapa jauh, macam mana kan. Setiap kali jumpa orang, banyak pertanyaan yang sama. So saya pun terfikir kan, why not kita cuba buat video secara ringkas lah macam mana kerja sebagai seorang penghantar makanan. Dan kat situlah tercetusnya video pertama saya, iaitu macam mana kerja sebagai seorang penghantar makanan, iaitu GrabFood rider. Tapi pada mulanya masa saya upload video tu tak diterima lah, kurang penerimaan, view pun tak banyak kan, sebab channel baru. Tak lama kemudian saya buat video pasal GrabFood rider tu lebih kurang dalam 5 video. Alhamdulillah video yang ketiga tu ada sambutan dan ramai orang tengok, dan tak lama kemudian channel saya boleh monetize. So dia mengambil masa yang singkat lah, sebab syarat utama untuk layak dapat duit kan 1000 subscriber dengan 4000 jam tontonan kan. So saya dah dapat 1000 subscriber dan saya dah dapat 4000 jam tontonan. So selepas saya dah approve sebagai YouTube Partner Program tu, saya dapat orang kata apa, duit daripada AdSense. So ni dia dah gaji pertama saya terima bulan 9 tahun 2019. Tapi saya ada masalah sikit pasal nak keluarkan duit masa ni. So alhamdulillah sangat saya bersyukur
sebab tak melalui proses yang sangat lama. Saya doakan kepada mereka yang baru nak mencuburi bidang dalam buat video dekat YouTube ni sebagai content creator ni, jangan putus asa. Saya doakan korang pun boleh berjaya juga kan, insya-Allah. Tapi masa saya nak keluarkan duit YouTube ni, macam-macam halangan tau. Saya dapat duit YouTube ni memang dia tulis kat sini bulan 9, tapi saya terima duit tu 3 bulan selepas. Sebab time tu saya silap register nama saya dekat saya punya information payment tu kan. Method payment tu saya salah tulis. Saya tulis nama channel, sepatutnya kena tulis nama penuh, nama dekat IC tu. Masa tu saya gunakan method Western Union. Kalau korang yang pernah tengok video saya sebelum ni kan, memang agak leceh lah, sebab saya pun tak tahu macam mana dia punya prosedur untuk tukar dia punya maklumat tu. Akan mengambil masa lama kan, sampai 3 bulan. Nak dipendekkan cerita, jadilah 3 video saya nak keluarkan duit dekat YouTube tu. Masa saya terima gaji daripada YouTube ni, saya dah bekerja dekat salah sebuah company dekat area Wangsa Maju, company baju corporate. So alhamdulillah lah, saya dah bertukar kerjaya. So sekarang saya pun dah tak kerja lagi dekat pakaian baju corporate tu. Saya dah dapat kerja salah sebuah kementerian. Pada awalnya saya kerja sebagai pekerja sambilan je, tapi sekarang saya dah di offer untuk kontrak lah selama 1 tahun. Tak tahulah kalau kontrak tu akan disambung lagi ke ataupun saya akan dibentikan ke macam mana, saya pun tak tahu. So doakan mudah-mudahan saya boleh kerja lama dekat situ, saya boleh berkhidmat lebih lama dekat situ, insya-Allah. So dekat bahagian video saya tu, dekat ruangan komen video saya tu ada yang tanya. So saya jawab apa yang korang tanya, saya jawab dekat video ni secara ringkas lah. Ada yang tanya saya ni duduk mana. Saya duduk dekat Kuala Lumpur. Sekarang ni saya menetap kat Kuala Lumpur. Saya berasal daripada Johor. Saya lahir pada tahun 1993. So korang kira sendiri berapa umur saya pada tahun ni. Saya lahir bulan 10. So mesti korang nak tahu kan berapa banyak amount yang saya terima daripada YouTube ni. So hari ni saya reveal sebab sebelum-sebelum ni saya buat video dekat channel saya tak pernah reveal secara detail lah berapa gaji pertama saya yang saya terima daripada YouTube ni. Saya disclaimer, gaji ni dibayar menggunakan nilai USD So ni dia gaji pertama saya. Nampak tak? Ni gaji pertama saya dekat YouTube. Alhamdulillah. So kalau convert lebih kurang plus minus dalam 2000 lebih macam tu lah, 2000 lebih. So perjalanan nak buat YouTube ni bagi saya lah agak sedikit kurang mencabar lah, sebab saya pada awal permulaan buat video tu alhamdulillah dah diterima baik. So saya bersyukur sangat kepada korang yang support saya daripada mula saya buat video dekat YouTube ni sampai sekarang. So hampir lebih kurang dalam 90 lebih video saya dah produce dekat channel YouTube saya. Sebab YouTube ni bukan pekerjaan utama saya. Yalah, musim-musim pandemik ni tak boleh nak keluar apa semua kan, sebab kebanyakan video saya pun video outdoor, video keluar kan, banyak video mancing apa semua kan. Next video ni saya akan buat Q&A. So kepada korang yang belum follow saya punya Instagram, korang boleh follow Instagram saya. Saya akan letak dekat sini nama Instagram saya. So saya buka kepada korang semua nak bertanya apa-apa dekat saya untuk next video, insya-Allah. Itulah sedikit berkaitan macam mana kehidupan saya selepas saya buat GrabFood rider. So kepada mereka yang nak buat YouTube, nak buat video, nak jadi content creator ni, korang usaha dulu, buat ikut kemampuan korang, ikut apa yang korang minat. Kalau korang buat apa yang korang minat, insya-Allah benda tu dia akan smooth lah. Sebab kita buat benda yang kita minat kan, benda tu jadi mudah lah walaupun benda tu susah. Mungkin itu saja video daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. So kalau korang sukakan konten yang macam ni, korang komen sikit apa next video yang saya nak cerita dengan korang semua. Korang boleh tulis dekat bahagian ruangan komen di bahagian video saya. So sehingga kita berjumpa di video akan datang. Saya Syakir Mesman dan Assalamualaikum.